Kita sudah memasuki minggu ketiga apabila rejim Zionis Israel menyerang umat Islam ketika beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan di pekarangan Masjid Al-Aqsa, kemudian melakukan protes besar-besaran, menimbulkan ketegangan dan bukan sahaja di kawasan timur Jerusalem, manakala di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, kemudian ia melarat ke semenanjung Gaza. Dan bumi rakyat Palestin terus dijajah untuk sekian lamanya dengan segala bentuk keganasan dan juga penindasan. Dan apa kita lihat hari ini, ramai rakyat Palestin yang telah kehilangan nyawa dalam kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Kerana isu Palestin ini bukan isu keagamaan, tetapi ia adalah krisis kemanusiaan dan juga isu hak asasi manusia. Dan kita di Malaysia, termasuklah Bawang Rangers di laman media sosial, tidak berdiam diri, malah menyerang laman media sosial Pasukan Keselamatan Israel IDF melihat perbuatan rejim Zionis Israel yang tidak beradab, tidak berkemanusiaan dengan mengusir, menindas dan memerangi rakyat Palestin. Dan namun persoalannya, sejauh manakah usaha ini dapat membantu meruntuhkan benteng pertahanan tentera tersebut? Dan hari ini dengan topiknya, Tentera Cyber Malaysia takkan koyak. Kita bersama-sama dengan Tuan Muhammad Fazli Azran yang merupakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Selamat datang Tuan. Selamat Raya. Ya, selamat Raya. Masih lagi kita dalam bulan Syawal ni. Baik, topik kita, Tentera Cyber Malaysia takkan koyak. Ya. Bila sebut tentang kita ni takkan koyak, apa kekuatan kita yang menyebabkan kita sebenarnya takkan koyak pun? Ya, sebab kita rasa kita kat Malaysia ni sebenarnya kita tengah hidup dalam keadaan aman apa semua. Tapi bila kita nampak isu-isu saudara kita ni telah diperangi oleh rejim Zionis ni, semangat membara oleh rakyat Malaysia ni membuak-buak. So menimbulkan satu reaksi rakyat Malaysia yang berterusan. Jadi bila kita nampak, kita dah tahu rakyat Malaysia ni terkenal dengan bawang Rangers ni. Bawang Rangers, so jadi bila bawang ni dipotong, kan kita akan jadi mata kita jadi pedih kan. So jadi dia orang jadi pedih. Jadi pedih ni semangat membara. So dia orang ni kalau buat macam mana pun dia tengah koyak, tapi orang lain akan koyak. Dari sini kekuatan rakyat Malaysia yang kita ada sekarang ni. Baik, apabila kita membuat serangan secara cyber ini, mungkin akan ada ancaman yang kita dah lalui dan juga bakal kita hadapi. Antaranya macam mana Tuan? Okey, biasanya kalau serangan-serangan cyber macam ni, kita ada dua jenis. Satu serangan ni adalah serangan dari segi psikologi, menyerang dia punya lawan Twitter, lawan Facebook. Yang selalu adalah serangan cyber. Yang cyber ni lebih kepada penggunaman. Ada dua serangan yang biasa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia kalau ada isu berlaku. Jadi dalam segi dalam konteks dalam serangan Israel ni kita nampak mereka ni sekarang ni berdua ni dua jenis serangan ni bergabung. Masing-masing menjalankan tugas masing-masing. Menunjukkan solidariti, memperjuangkan rakyat Palestin ni. Dia itu yang kita nampak sekarang, rakyat Malaysia kita tengah berusaha menunjukkan pada dunia yang walaupun mereka tak ada tempat nak meletak melepaskan amarah ni, dia menggunakan media sosial untuk melepaskan dia punya ni. Menggunakan media sosial dengan hashtag tanda pagar Israel koyak. Sampailah perkataan koyak itu tercari-cari oleh mereka di sana. Apa maksud koyak tu, sampai boleh jumpa dalam Urban Dictionary. Koyak itu ditafsir dengan maksudnya sebegitulah. Maksudnya dalam bahasa Inggeris tu kita nampak ayat ton kan. So nampak ton tu ialah koyak. Okey, jadi pandangan daripada Persatuan Pengguna Cyber Malaysia sendiri berkenaan dengan serangan cyber yang dilancarkan oleh netizen ini dengan hashtag Israel koyak tu. Sebenarnya ada pro and con juga serangannya kita nampak. Walaupun kita nampak serangan yang macam bertuli, tapi sebenarnya memberi satu kesan emosi kepada kerajaan Israel juga. Sebab kita di Malaysia ni bersungguh menggunakan apa sahaja pihak yang ada untuk memberitahu kepada pihak Israel yang kita ni menyokong perjuangan Israel, perjuangan rakyat Palestin, dan juga membantah apa yang dilakukan oleh Israel. Dari situ yang ni kita nampak dari segi serangan ialah koyak ni, dan juga dari segi serangan cyber menggunakan ops bedil. So dua benda ni yang biasa dimainkan oleh netizen kita lah. So kita nampak bila dua-dua ni menjadi satu hashtag yang sangat padu kepada media Israel, dia pun membalas balik. Mengatakan mereka buat rancangan serangan kepada kita pula. Itu yang tengah berlaku sekarang ni. Jadi kita nak tahu juga kekuatan seorang hacker ni, seorang penggodam ni melakukan serangan secara cyber. Dari segi sejarah penggunaan Malaysia ni kita nampak kalau ada berlaku isu-isu cyber ni, biasanya mereka akan melakukan dua serangan lah. Satu dia akan melakukan serangan DDoS. Satu lagi dia akan melakukan serangan penggunaman laman web ni yang biasa, yang paling terkenal lah. Bila dapat menggodam tukar laman web tu jadi dia punya tempat tu, dia jadi nampak lah, dia akan post share pada semua orang. Ini yang berlaku lah. Satu lagi ni ada 100 serangan ni yang abang kata dia tak share, tapi dia cuba try tengok
data database ada yang diorang nak post benda tu. Okey, disebabkan hackers Malaysia ini bila dah dapat godam mereka punya laman media sosial itu, jadi hackers Malaysia diangkat sebagai wira. Adakah itu tanda sebuah kejayaan ataupun kepuasan apabila dah melakukan serangan cyber itu? Bagi saya dua-dua pun ada juga kat situ, sebab bila mereka dapat menukar laman web Israel tu, laman web Israel ni dia rasa satu kejayaan. Dan masa sama ni dia rasa puas sebab mereka ni nak bantu. Tapi dia tak tahu mana nak bantu, dia bantu dengan cara macam tu. That's the thing yang dia orang rasa itu yang dia orang boleh buat. Sebab dia orang tak boleh buat benda lain. That's the thing dia buat ialah menggodam laman web Israel. Itu je yang dia orang rasa, itu yang dia mampu untuk buat masa ni. Okey, jadi seperti kita tahu, Israel ini menguasai sumber media itu, kebanyakannya mereka menguasai sumber media. Jadi kita nak tahu implikasi secara khususnya terhadap netizen itu sendiri. Macam mana tuan? Okey, macam kita tengok contoh macam di laman Facebook, Instagram, Twitter. Kalau kita ada macam buat hashtag Israel apa semua, dia akan cuba beri amaran. Jangan keluarkan lagi cerita macam ni. Kalau tak, dia akan ban. 30 hari ada ban permanent. So apa yang netizen boleh buat ialah jangan guna hashtag tersebut, cuma tukarkan ayat tu supaya tak nampak macam hashtag yang sebenar. Macam contoh koyak kan, buatlah KOY 4K ke ataupun Osbedil ke, OPS B3D, macam tu, biar kita nampak keyword tu tak kita nampak macam ayat dia tapi dia tak sama. Okey, so maksudnya tips lah. Macam tips lah macam kita tu. menggunakan perkataan yang samar-samar. Ya betul. Misalnya kalau huruf A tu tukar nombor 4 ke. Kita cuba nampakkan supaya netizen ni bila dia share something isu pasal security, dia tak kena ban ataupun kena amaran oleh penyedia platform media sosial ni. Okey, sepanjang yang berlaku hari ini, hasil pemantauan tuan sendiri, bagaimana anda melihat Israel tercabar dengan serangan bawang Rangers itu? Okey, nampak macam koyak lah. Memang rasa koyak sebab serangan membuta tuli oleh rakyat Malaysia ni menyebabkan dia orang terasa macam kenapa serang kita orang, kita dah buat bagi dia orang ni buat yang terbaik sebab dia mempertahankan diri dia, tapi kita nampak apa yang dia buat ialah kita nak tahu juga macam mana yang menyebabkan kita rasa dia dah terkoyak, apa yang dia buat? Sebabnya dia menggunakan firm yang ada ni, dia cuba block lah. Cuba block apa netizen sini keluar, sebab kadang-kadang dekat page Israel sendiri pun kadang-kadang tak keluar pun, dia block dah IP Malaysia. So kebanyakan netizen yang pandai, yang bijak ni, dia akan guna IP lain untuk masuk ke page-page Twitter apa semua ni, sebab mereka tahu kalau guna IP Malaysia ni dia tahu dah. Kadang-kadang bila diorang pun ada yang diorang select, diorang block, ada yang diorang padam, ada yang diorang delete terus. Dia setting yang kenapa diorang ni tahu. Kenapa bila berlaku macam tu, kita tahulah dia buat something. Maknanya kita tahu dia ni dah memang terasa terkoyak lah, sebabnya dah ada beribu-ribu rakyat Malaysia serang besar diorang. Mana tak terkoyak? Bukan setakat dekat webpage IDF je, dekat page group yang lain pun dia orang masuk. Banyak. Jadi itu yang menyebabkan dia orang terasa orang Malaysia ni macam melalui batas lah, sebab serang dia orang macam tu. Dia sendiri yang dia orang rasa dia kena buat something. Sebab tu dia orang cuba balas balik, dia nak melancarkan serangan kat terhadap Malaysia pula. Dia sendiri yang berlaku lah sekarang ni. Bila kita buat serangan cyber, adakah punya had atau limit? Tak ada. Tak ada. Serangan cyber ni anytime, 24 jam boleh berlaku mana-mana, sebab ini adalah bergantung pada individu terbabit lah. Dia akan kadang-kadang dia ada musim, kadang-kadang tak. Kadang-kadang benda ni, serangan cyber ni macam kita di Malaysia ni pun, serangan kita pun bertali arus. Cuma kita tak nampak je, sebab orang yang kerja dalam bahagian security je akan nampak benda ni berlaku. Jadi tak adalah nak share kat semua orang. Cuma kita tahu laman kita ni ada orang, sebab hari-hari orang melakukan serangan cyber ni, bukan setakat di Israel, daripada seluruh dunia pun berlaku benda ni. Baik, matlamat kita melakukan solidariti ini supaya akhirnya ia bukan sekadar membuta tuli saja. Okey, buat masa sekarang ni sebabkan semangat membara rakyat Malaysia kita ni dan menyokong perjuangan Palestin ni, sebab itulah mereka sekarang memang bersemangat melancarkan serangan cyber ni ke hadap Israel ni, sebab itu yang nampak, itu yang diorang rasa satu keperluan bagi dia terasa, sebab yelah cara cubit kiri terasa kanan, macam tu lah sekarang Malaysia sekarang ni. Tapi biasanya lah kan, ia bermusim. Ya betul. Kalau time ni orang tengah hot, tengah excited ke tengah panas membara, lepas ni dah tak ada dah. Macam mana kita nak mengekalkan tu? Kita sebenarnya tak boleh nak kata menyokong sangat benda-benda macam ni, sebab kadang-kadang benda ni just hype kadang-kadang. Tapi dalam satu juga kerajaan kita ni kena susun something. Memberikan satu platform kepada kita punya rakyat Malaysia ni, untuk jadikan ada satu platform untuk mereka mentengahkan bakat-bakat mereka ni. Sebenarnya ni ada banyak bakat. So macam-macam bakat dia orang ada. So macam mana kita nak susun dia orang ni supaya dia orang ni buat atas
negara, bukan atas kepentingan pihak-pihak tertentu. Baik, kalau tadi Tuan sebut tentang bakat, kebanyakan anak muda berkongsi tentang berita-berita daripada Palestin, Israel itu menerusi laman media sosial TikTok, Instagram dan sebagainya. Tapi nak pastikan netizen ini boleh bantu untuk upload konten yang boleh memberi pemahaman supaya berita yang dipaparkan itu bukan berita yang palsu, berita yang benar. Okey, sebenarnya kita boleh tengok macam rakan kata apa, kita punya sebelah negara kita ni macam Indonesia ni. Mereka ni boleh dikatakan setiap bulan dia akan upload berita-berita mengenai tentang Palestin, tentang apa yang berlaku. So mungkin kita punya instansi famous kita ni, macam YouTuber kita, Facebooker kita ni, TikTok ni, boleh ambil sejarah pasal Israel, sejarah pasal Palestin, apa isu pasal Perang Dunia Kedua macamnya berlakunya, orang Yahudi datang ke Palestin, ke Israel, boleh buat video konten yang lebih kepada pengetahuan awareness kepada rakyat Malaysia sebenarnya ini yang berlaku. Supaya sebenarnya kadang ni kita tengok dalam isu sekarang ni kita nampak hanya rakyat kita yang beragama Islam yang menyokong apa yang berlaku sekarang ni pada rakyat Palestin, tapi daripada kaum lain mereka nampak macam benda ni tak ada, bukan keperluan rakyat kita. Ada senti yang kita kena beri pemahaman juga kepada rakyat lain tentang apa sebenarnya isu berlaku Palestin yang kita nampak kat situ. Menarik bila Tuan sebut tadi, sebab isu ini hanya kita nampak orang Islam saja. Jadi bagaimana kita dekat Malaysia, masyarakat majmuk nak memastikan umat yang lain, bukan umat Islam saja, masa-masa lain mereka turut bersatu padu bersama-sama menjalankan solidariti ini. Agak-agak Malaysia boleh buat? InsyaAllah kalau diberi perangai yang sebenar, yang nampak kenapa perluan benda ni. Mungkin boleh menjadi contoh Malaysia sebuah negara yang majmuk, ramai-ramai menyokong solidariti ini untuk Palestin. Ya, boleh jadi. Seperti kita nampak macam di Indonesia pun, kita nampak dia orang ni pun walaupun dia orang ni berbilang bangsa, berbilang agama, tapi bila cakap Palestin ni dia orang ni sebenarnya bersatu padu. Jadi bila kita tengok serangan-serangan dilakukan oleh daripada rakyat Indonesia pun boleh tahan juga. Memang mereka pun bersama-sama bekerjasama dengan rakyat Malaysia ni sama menyerang laman web Israel ni. Kita nampak macam tu lah. Tapi sebenarnya isu serangan ni sebenarnya kalau bagi pada saya lah, Israel ni bagi saya akan nampak macam pecisan lah, sebab lah setakat orang web godam semua ni. Tapi sebenarnya memang dia akan nampak macam tu, tapi dari segi intipatinya serangan ni sebenarnya memberi serangan psikologi kepada kerajaan Israel sebenarnya. Dan juga ini macam kita nak buat macam so-called macam perang saraf. Tapi sebenarnya dia bukan perang saraf, tapi dia lebih pada propaganda. Macam kita nak tunjukkan pada Israel ni sebenarnya Indonesia ni bersatu padu. Sekarang ni pun kita nampak statement daripada pemerintahan daripada Indonesia, daripada Brunei dengan Malaysia. Joint statement bagi macam ni. So ini yang kita nak tengok sebenarnya. Itu ialah kita nak beritahu pada kerajaan Israel yang sebenarnya di Nusantara ni sebenarnya menyokong perjuangan Palestin. Macam tu. Jadi kalau kita tengok PBB masih belum lagi mengeluarkan any statement mengenai dengan konflik Palestin dengan Israel ini. Jadi adakah serangan cyber ini memberi reaksi kepada ketidakmampuan PBB? Tak, sebenarnya PBB dia dah nak buat benda macam ni, tapi disebabkan kita banyak big guy kita ni banyak yang tak bagi info, tak bagi green light kepada PBB sebenarnya. Tapi yang bagi statement sekarang ni Ketua Agung PBB je lah beritahu benda ni. Kita nampak dekat EU pun dah nak buat statement, buat jalan senjata. Tapi ada setengah satu negara tak setuju. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Sebab banyak yang pro and con. Ada yang pro Israel, ada yang pro Palestin. So ini yang negara satu dunia ni tak bersepadu macam mana nak selesaikan masalah Israel, konflik Israel dengan Palestin ni. Baik. Ini yang berlaku. Rasanya kita nak sembang lagi dengan Tuan dengan topik tentera cyber Malaysia takkan koyak ni, tapi kita perlu berehat seketika, kembali selepas ini dalam Darah Muda. Alright. Tentera Cyber Malaysia takkan koyak, dan bersama-sama saya hari ini Tuan Muhammad Fazlil Azran yang merupakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Baik, kita sambung tadi topik kita mengenai dengan Tentera Cyber Malaysia ni yang sangat berani nak menerima ancaman dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat peperangan secara digital, secara maya, secara cyber ini, dia bukan macam peperangan secara nyata. Kan, sebab apa? Ancaman tu boleh berlaku mungkin laman web kita digodam dan sebagainya. Jadi adakah pada pandangan Tuan, kerajaan kita, agensi yang terlibat dah melakukan persediaan sekiranya berlaku ancaman untuk menangkis segala ancaman daripada luar? Sebenarnya memang kerajaan kita dah prepare. Kalau ada something berlaku dalam kita punya internet ni, mereka akan buat preparation. Mereka akan beritahu, announce kat semua agensi, dan mereka beritahu lah serangan akan berlaku, serangan cyber. So dia akan minta semua agensi ni bersiap sedia lah kalau ada serangan-serangan berlaku. Dia dah bagi guideline
apa nak kena buat apa semua. That's the thing yang akan kita akan prepare lah. Sebab kita pun dari segi awareness ni, kita memang antara negara Malaysia yang bersedia awal kalau berlaku dengan serangan cyber ni, macam tu. Okey. Baik, bila kita layari internet, bila kita tengok scroll social media, macam-macam fakta yang diberikan dalam social media, semua orang nak berkongsi. Ya, betul. Semua orang nak menjadi orang yang pertama update status mengenai isu konflik Israel-Palestin. Tapi bagaimana Persatuan sendiri nak tegaskan supaya kita nak upload sesuatu tu pastikan ia fakta tapi bukan benda-benda yang saya selalu nak ingatkan lah kepada netizen Malaysia ni, apa-apa fakta yang kita nak cerita kita nak bangkitkan pada sosial media ni, periksa dulu adakah fakta-fakta ni adalah betul atau tepat. Sebab kadang-kadang ni macam contoh di ATM ada mulakan satu surat berkeliling kepada semua agensi di bawah ATM beritahu pasal persediaan benda ni, tapi pop bocor dekat public. Benda ni yang mana kita rasa perlu kita hebahan di public, kita buat. Kalau di dalam di dalaman tak perlu. Sebab benda macam ni yang akan kata menjadi satu isu. Kerahsiaan negara ni kita kena jaga. Kita bukan kita nak kecohkan satu dunia apa kita nak buat. At least ada yang mana surat-surat hebahan confidential, sulit, biarlah kita simpan dalaman. Bukan kita nak cerita. So kalau benda yang ada sekarang ni pun kita nampak kadang-kadang ada citizen ni pun pergi post cerita-cerita lama yang dah 3-4 tahun 7 tahun yang kita pergi post gambar, ada video lama dia post nak tunjukkan yang mereka ni sebenarnya benda macam ni cuma akan rakyat luar negara luar ni akan nampak Malaysia Malaysia ni bukannya cerita yang benar, ni semua nak recycle benda cerita. Benda kita tak nak orang nampak kita ni low mentality cerita benda macam ni. Biarlah kita nampak kita ni seorang netizen yang profesional pula. Sekarang ni saya cakap profesional. Sekarang ni kita bukan lagi orang anggap kita sebagai netizen yang membetul-tuli. Tapi netizen macam ni yang menceritakan fakta yang sebenar. Ini yang kita nak tunjukkan kepada dunia yang kita ni adalah kelab netizen Reboa Ranger yang profesional. Yang berkata benar. Ya, betul. Mungkin kalau kita tengok kalau dekat Malaysia kita ada macam tidak pasti jangan kongsi. Betul. Mungkin kita boleh buat berita luar negara pula untuk disiarkan di platform media Malaysia. Ya, mungkin juga boleh buat macam tu sebab kita nampak banyak aktiviti macam bloggers. Ada cerita-cerita kisah-kisah benda semua. Benda macam ni yang kita nak info maklumat ni. Kalau boleh biar blogger kita yang ada ni bercerita tentang apa yang berlaku kat dunia ni. Awareness ni penting sebenarnya untuk beritahu pada rakyat Malaysia, netizen Malaysia ni, inilah benda yang berlaku di dunia pada sekarang ni. Macam contoh, kita sebenarnya kita nampak banyak cerita isu-isu semasa berlaku ni, tapi kita kurang dari segi awareness tentang teknologi. Tak ramai rakyat kita yang cerita pasal teknologi. Jadi itu yang kita rasa kita agak ke belakang. Sebabkan kita ni orang kita ni, orang Malaysia kita ni tak cerita awareness pasal teknologi kepada pengguna-pengguna Malaysia kita ni. Selalunya kalau cerita awareness ni lebih pada agensi kerajaan. Tapi dari segi individu kita ni patut kita berkongsi teknologi apa yang terbaru, apa yang orang pakai, apa yang kita nak buat akan datang. Kita nak menarik anak-anak muda kita ni untuk join menyebarkan tentang maklumat tentang teknologi. Ini akan memberi sedaran pada anak muda ni untuk dia tahu apa nak buat. Sekarang ni mereka ni kadang tak ada arah nak nak buat apa, tapi bila kita beri panduan, garis panduan pada diorang ni, nak belajar ni macam ni, nak belajar ni macam ni, nak belajar macam ni. Tips-tips ni anak muda perlukan sekarang ni. Jadi mungkin boleh sentuh sikit mengenai dengan etika di media sosial. Mungkin sekarang ni semua orang mengecam Israel. Jadi kita kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kesat, maki hamun dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan boleh memberi nasihat untuk kita menggunakan bahasa di dalam media sosial. Kita tahu sekarang ni rakyat kita ni terlampau marah. Emosional dah tak terkawal. Kita pun nak kawal mereka pun tak boleh. Tapi apa yang saya nasihatkan kepada netizen Malaysia ni, kalau boleh biarlah kita bercakap ni benda yang kata memberi satu kesan. Ayat slow tapi mendalam. Ini yang kita perlukan sekarang ni. Daripada kita memarah, memaki hamun, dia orang bukannya nak tengok apa benda macam ni. Kadang-kadang kita cakap bahasa Malaysia pun dia bukan nak baca pun, nanti nak kena translate. Jadi kita bagi satu ayat yang kata yang lemah lembut tapi mendalam. Jadi macam ni yang akan memberi satu kesan yang mendalam terhadap dia orang ni macam ni. Baik, kalau kita lihat rakyat Malaysia antara dilaporkan paling banyak upload tentang berita yang berlaku di sana. Jadi media sosial ini dilakukan atas tujuan untuk mengumpulkan data, betul? Betul. Baik, jadi adakah kalau kita boleh fikirkan sebab laman web di sana tidak menyekat kita pun untuk pergi akses web diorang. Jadi adakah itu antara strategi untuk mereka kumpul data daripada kita untuk mengancam pada masa akan datang, walaupun pada kita ia adalah platform untuk kita membuat solidariti. Pandangan Tuan? Boleh jadi juga sebab mereka nak tengok sentimen. Kadang-kadang dia nak tengok macam kan dia buat satu macam laman web, dia contoh page IDF. Dia akan tengok satu dunia ni nak tengok siapa yang menyokong mereka, siapa yang nak hentam mereka. Dari situ dia akan nampak daripada data sentimen ni, negara ni yang banyak memaki mereka, yang ni tak ada. So mungkin dia akan nampak dari situlah.
So dia akan juga buat satu laman web macam-macam. Kita tengok nampak laman web yang di post oleh grup-grup yang jadi kita cakap ni, dia akan tengok ini laman web yang dihack oleh pengguna Malaysia dan pengguna Indonesia. So dia nampaklah ini kita tahu, ini grup ni. Dia akan buat sentimen macam tu. Okey. Jadi seterusnya untuk memastikan kita Tentera Cyber Malaysia ni takkan koyak, ada apa-apa tak tips daripada seorang yang mungkin saya boleh kata anda yang sangat expert dalam dunia cyber ini? Okey, apa yang saya cadangkan kepada semua rakyat Malaysia, belajarlah. Belajar lagi, penuhkan ilmu di dada. Ini yang akan membawa kita ke masa depan akan datang. Biasa sebab ilmu ni kita akan seluas lautan. So kita takkan master mana-mana pun. At least kita belajar meningkatkan kita punya ilmu dalam diri sebab kita boleh membawa diri kita akan datang. That's the thing yang kita nak buat. Sebab kita bukannya setakat pada diri kita, tapi kepada masyarakat dan kepada negara. Ada sisi yang saya nak tunjuk kepada mereka, belajarlah selebih-lebihnya belajar sehingga apa orang kata janganlah berhenti. Belajarlah selebih-lebih belajar. Pesanan untuk anak muda yang juga berdarah muda, yang berdarah panas juga untuk mengatakan tentang isu ini. Pesanan anda, tips-tips untuk berada dalam dunia cyber ini. Kalau anda berminat dalam dunia cyber ni, belajarlah dengan guru-guru yang ada. Ambillah boleh ilmu yang ada untuk tanam dalam diri kita yang kita sebenarnya boleh buat lagi baik daripada apa yang kita buat. Sekarang kita tahu anak-anak kita ni kadang-kadang dia mengikut je, follow, tapi jiwa tu tak ada. So kita nak mereka ni ada jiwa yang semangat yang tinggi untuk membawa diri dia sendiri dan sebenarnya membantu masyarakat. Ini yang kita nak dia orang ni ke arah ke situ supaya sama-sama membantu membangunkan Malaysia. Okey, saya tertarik dengan sweater yang dipakai ni, Relax Crew ni. Mungkin boleh cerita sikit berkenaan dengan Relax Crew ni sendiri. Yang ini sebenarnya sweater community. Manager mereka tubuhkan community ni, mereka buat baju masing-masing untuk sebagai yang kenangan masing-masing. Jadi itu yang dia buat lah. Sebenarnya banyak lagi grup-grup lain yang membuat baju masing-masing. Saya ada bagi banyak baju-baju lagi yang lain. So dia ni macam share lah. Kenangan-kenangan dia ni kita buat. Kita tak adalah nak membantu ataupun nak menyekat, tapi kita memberi dia orang guideline supaya dia orang ni membawa komuniti ke arah yang jalan yang betul, yang tepat, yang sebenarnya bukan buat untuk pentingan masing-masing, tapi untuk pentingan agama, bangsa dan negara. Okey, mungkin untuk di akhir ini pesanan anda untuk individu yang sering memuat naik berita mengenai isu konflik Palestin dan juga Israel kepada mereka yang mungkin dah menerima amaran di social media mereka, mungkin video akan di-delete, anda telah di-block dan sebagainya, pesanan anda? Mungkin kena kaji balik ayat-ayat tu nanti. Dan macam saya tadi kita bincang tadi, tukar hashtag tu sikit-sikit supaya tak nampak macam keyword tu yang yang akan diberi warning. So juga konten tu pun kalau boleh biarlah ayat-ayat yang tidak agak kejam. Macam tu. Bagi satu ayat yang cerita-cerita yang benar. Kisah yang apa yang berlaku. Bukannya kita nak menyuruh orang kita ni terus menghentam, tapi kita nak mereka ni nampak ini fakta-fakta yang berlaku sekarang ni, supaya tak adalah mereka ni diberi amaran oleh platform kita tahu siapa yang buat. Jadi mereka ni sebenarnya tengok je, dah pakai kita punya ni punya, kita sekat dia semua. Ada macam tu. Penggunaan visualnya pula. Kalau tadi ayat, visual pula. Kalau boleh nak buat cerita ni, buatlah video yang menarik yang orang boleh tengok ni fakta yang sebenar berlaku, tengok selingan dia apa semua. Jadi fakta benda yang rakyat Malaysia nak tengok. Sebenarnya kita banyak tengok fakta-fakta ni oleh orang-orang luar yang buat. Macam contoh di Indonesia dia buat cerita apa semua ni. Ini konten-konten macam ni yang kita perlukan sebenarnya. Baik, sekarang ni ruang untuk saya berikan pada Tuan Muhammad Fazli Azran untuk menyatakan solidariti kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus menyokong Palestin. Silakan Tuan. InsyaAllah, saya sebenarnya masih lagi semangat menyokong apa yang berlaku pada hari ini. Memberi solidariti semangat pada penduduk Palestin ini untuk terus berjuang dan bertahan sehingga waktu yang sesuai. Baik, dan kita Tentera Cyber Malaysia tak akan koyak. Okey? Kita sebabnya kita setengah semangat ni teruskan apa yang anda buat. Mungkin kita nampak usaha ni hanya kecil, tapi memberi impak yang besar terhadap dunia sebenarnya. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Muhammad Fazli Azran yang merupakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Cyber Malaysia kerana menjadi tetamu kami hari ini. Dan kepada anda, teruskan kita menyokong solidariti ini kerana isu Palestin bukan semata-mata isu keagamaan, tapi ia adalah isu kemanusiaan, krisis kemanusiaan dan juga hak asasi manusia. Teruskan kita sama-sama menyatakan solidariti ini dan Malaysia akan terus memberi sokongan buatmu Palestin. #FreePalestine. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.